Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب زدنا علما وارزقنا فهما. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, 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 bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat kurniaannya, dengan izinnya, alhamdulillah dikuatkan iman kita, dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah pada malam ini, sama-sama dapat kita laksanakan solat maghrib secara berjamaah, dan seterusnya dapat sama-sama kita mendapatkan sedikit masa untuk terus kita berada di rumah Allah Ta'ala ini, untuk sama-sama kita mengikuti kuliah ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala yang cukup banyak kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kefahaman ilmu kepada kita, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan iman kita untuk kita lakukan ketaatan kepada Allah, dan juga meninggalkan segala perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Hadirin hadirat dan puan-puan yang rahmati Allah Taala sekalian, insyaallah malam ni kita nak sambung semula pengajian kita dengan kita menggunakan kitab Masalah Imam dan juga Masalah Ma'mum. Setelah mana kita berhenti seketika untuk berikan laluan kepada tazkirah Ramadan yang lepas, dan juga berikan laluan kepada open house. Yang lepas tuan-tuan pergi open house banyak kan, tak apalah kita berikan peluang. Sebab kadang-kadang masa bekerja pun, hari bekerja pun ada juga rumah terbuka. Jadi insyaAllah malam ni kita nak sambung perbincangan kita pada tajuk yang berikutnya berkaitan dengan masalah imam dan juga masalah makmum. Tak sempat baca Al-Fatihah kerana menegur bacaan imam. Jika makmum masbuk itu mengihramkan solat, makmum yang datang lambat, yang datang kemudian, dia takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia pun membaca Fatihah, tetapi ia sibukkan dirinya menegur imam yang terlekat bacaannya atau mengucap takmin. Dia habis baca Fatihah, kemudian imam terlupa ataupun sangkut bacaannya, lalu dia menyibukkan dirinya untuk menegur perbuatan imam, ataupun imam lupa nak sebut perkataan amin. Setelah mana disebut waladhdallin, lupa nak sebut amin, dia tolong ingatkan amin. Maka ia lebih wajar diberi kemaafan kerana ia menyibukkan dirinya melakukan satu perbuatan yang sunat, yang utama, yang ada kaitan dengan muslihat sembahyang. Hal ini berlainan dengan perbuatan menyibukkan diri dengan membaca doa iftitah dan a'udzubillah, kerana bacaan-bacaan ini bukanlah dari muslihat-muslihat sembahyang yang utama. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang dimaksudkan di sini ialah
Kalau kita datang lambat sebagai makmum yang masbuk, kita takbiratul ihram, kemudian kita baca Fatihah. Kemudian ketika itu imam terlekat bacaan ataupun dia terlupa, sangkut, lalu kita sibukkan diri kita tegur bacaan imam, maka itu sebenarnya lebih mulia, lebih baik, lebih utama. Perbuatan seseorang itu yang menegur imam membaca dengan baik, dengan elok, supaya imam dapat teruskan bacaannya, maka perbuatan itu adalah sunat. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, itu pun kalau kita nak tegur, pastikan kita pun hafal. Kalau imam baca surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, hinggalah ke akhirnya. Jadi apa yang kita nak tegur tu kita pun hafal. Macam mana kalau kita nak tegur dalam keadaan kita sendiri tak hafal? Kan? Dia baca tak ayat yang keberapa, surah apa, Allah alam, tak pernah kita dengar. Bukan tak pernah kita dengar, tak pernah kita hafal. Kita dah dengar dah sebelum ni, dah berulang-ulang Al-Quran itu dibaca oleh imam. Tapi tak boleh kita nak tegur. Nak tegur macam mana tuan-tuan? Jadi kita kena hafal lah bacaan yang dibaca oleh imam itu, yang kita hafal, yang kita ingat. Imam baca lekat, tersangkut, maka baru bolehlah kita tegur. Kan? Imam tak jumpa cari jalan, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum, kata sudah tak jumpa. Wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum tu tak jumpa cari. Kan? Kata sudah tak imam ni, berapa kali kena ulang. Ada tuan-tuan yang tak biasa jadi imam, kan? Dia tak ingat. Kita pun lakum dinukum waliyadin, dia pun lakum dinukum waliyadin. Bolehlah tu. Contohnya itu bagi surah yang kita hafal, kan? Sebab itulah persediaan dan persiapan bagi seseorang imam tu, kalau dia kena bertugas, pastikan dia dah set dalam otak dia, dalam jadual dia. Lepas ni isyak saya yang bertugas, apa yang saya nak baca. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai seorang imam ni, kalau kita tak buat persiapan, persediaan, Allahu Akbar, habis baca Fatihah waladhdallin amin, terkira-kira kita nak baca surah apa nak baca surah apa tak apalah, kita baca subhanallazi sakhkhara lana tabarakallazi biyadihil mulk dan sebagainya, dalam keadaan dia tak bersedia sebelum tu. Itu yang sangkut tu. Kan? Kalau ayat lazim yang dia baca barangkali tak sangkut, sebab dah biasa sangat baca surah yang pendek-pendek ni. Cuba baca surah yang panjang-panjang, yang dia pun tak hafal dulu ataupun tak lancarkan dulu sebelum dia jadi imam. Jadi imam seharusnya membaca dengan cara yang lancar, cara yang baik. Persiapan dan persediaan itu terlalu penting, kan? Kita dah set dah, maghrib saya nak baca kuliah dengan keluarga, contohnya. Isyak nanti saya nak baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi, contohnya. Rakaat yang kedua saya nak sambung ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10, contohnya. Jadi dia dah buat persediaan, yang itu memudahkan dia untuk dia baca dengan baik. Pun begitu, kalau dia tak ingat juga, kita yang ingat ni, yang hafal ni, boleh kita tegur, boleh kita tegur imam baca. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, bagilah dulu peluang kepada imam, kan? Jangan imam sangkut sikit je terus kita nak tegur, jangan, kan? Bagi peluang dia dulu. Kebanyakannya dia akan ulang sekali, tak ingat lagi, ulang lagi sekali, tak ingat lagi. Kali yang ketiga dia diam, tuan, kita tegurlah masa tu. Kan, kita tegur masa tu, insya-Allah mudah-mudahan dia dengar, dia dapat teruskan sambung. Kalau dia tak ingat juga, kita dah tegur tapi dia bela. Ada setengah tuan-tuan, kan? Yalah, sebab kita jadi imam, kita tahulah. Walaupun ayat tersebut sering kali kita baca setiap minggu, Alif Lam Sajadah tu kita baca setiap minggu, tiba-tiba tak macam mana pagi tu jadi bela, tak ingat, kan? Orang dah tegur pun kita tak ingat lagi. Macam mana nak buat?
takbir rukuk adalah itu jalan yang terbaik. Ataupun kita tukar kepada surah yang lain. Kan? Tapi kalau kita dah baca panjang, tak boleh tukar surah lain lah, rukuk terus. Kecuali baca, kita baru baca 2-3 ayat, boleh tukar surah yang lain. Itu jalan ataupun caranya untuk kita selesaikan bacaan kita. Okey. Hal ini berlainan dengan perbuatan menyibukkan diri dengan baca doa iftitah dan a'udzubillah. Maknanya kita sebagai makmum masbuk sebenarnya tak perlu kita nak baca a'udzubillah lagi. Dan baca doa iftitah, walaupun doa iftitah yang kita baca tu pendek aja. Kan? Tak perlu sebab kita dah masbuk. Kita dah terlambat. Kita takbir Allahu Akbar terus baca Fatihah aja. Tak payah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tak payah. Allahu Akbar kabira alhamdulillah wajhatu illa tak payah. Tak payah tu semua. Takbir Allahu Akbar takbiratul ihram, terus dia masuk dalam solat baca doa, baca surah yang wajib iaitu surah Al-Fatihah. Jika makmum masbuk itu menyibukkan dirinya selepas membaca doa iftitah dan a'udzubillah dengan baca tasbih. Nak baca tasbih pula dah. Kan? Dah lah Fatihah tak baca lagi. Dia tu dah tak lambat makmum masbuk. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira baca doa iftitah. Dah habis tu baca a'udzubillah, kemudian nak tasbih pula dah. Nak tasbih pun tunggulah. Habis sembahyang tasbih lah 1 kali pun. Kan? Ni tak kena pada tempat ni. Dia pula nak tasbih. Ataupun nak berzikir, ataupun nak baca selain daripada Fatihah, maka dia dikira cuai. Dan kewajipan membaca Al-Fatihah tidak gugur darinya tanpa khilaf lagi, sebagaimana yang dinakalkan di dalam Syarah Al-Muhadzab dari Imam Al-Haramain. Selagi mana dia tak baca Fatihah, walaupun bacaan yang dia baca itu lebih daripada 1000 ayat sekalipun, maka tak boleh nak menggantikan surah Al-Fatihah yang ada 7 ayat. Jadi maknanya dia tak boleh nak sibukkan dengan perkara yang lain. Perkara utama kita sebagai makmum masbuk ialah takbiratul ihram, kemudian teruskan membaca Fatihah. Kan? Kalau imam rukuklah, jangan habiskan Fatihah. Kalau imam masih lagi membaca surah lazim dan sebagainya, kita habiskan Fatihah. Itu kewajipan bagi kita. Kalau kita dah habis Fatihah, apa yang kita nak buat? Dengar bacaan imam. Itu yang terbaik. Tak payah nak tasbih lah. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan, perbuatan yang kita nak buat itu nampak macam betul, nampak macam baik, kan? Tapi dibuatnya dengan tak kena pada tempat. Jadi tak betul lah. Tak perlu nak dibuat begitu. Utamakan perkara yang afdal daripada menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak afdal langsung. Jika makmum masbuk itu mengangkat takbiratul ihram, kemudian dia diam, macam-macam lah makmum masbuk ni, kan? Dah datang lambat, macam-macam hal pula lah. Dia diam lah, baca tasbih lah, dan tidak berbuat apa-apa selepas takbiratul ihram, maka ia juga dikira cuai, kerana ia dilarang mendengar bacaan orang lain dari bacaan imam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah. Maksudnya pada dia takbir tu dia diam, dia dengar bacaan imam. Tak boleh, kan? Tak boleh. Kita boleh dengar bacaan imam, tapi setelah mana kita baca dulu surah Fatihah, dengarlah. Dah habis Fatihah yang kita baca tu, dengarlah bacaan imam. Ya Allahu Akbar. Kebetulan pula imam tarawih tuan-tuan hari tu, imam daripada Mekah, Syekh Jibril. Imam daripada Mesir, Syekh Jibril. Imam daripada Mekah, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Kan? Imam daripada Kajang je tak ada lagi, Syekh Az-Zamzuri tu tak ada. Untuk makluman lah. Contohnya, imam tu datang tuan-tuan, ya Allah, daripada jauh lagi dia dengar. Sedap betul lah bacaan imam ni. Kan? Ingatkan siapa yang jadi imam. Rupanya imam daripada Mekah. Kita pun
Allahu Akbar, kita terus dengan bacaan dia. Tak boleh tuan-tuan, sebab kita belum baca Fatihah lagi. Baca Fatihah dulu, habiskan Fatihah dulu, dengar bacaan dia. Ataupun Allahu Akbar, diam je. Diam. Kalau kita tanya dia pasal diam, aku baca dalam hati dah. Oh, tu pun tak boleh. Kan? Fatihah mana boleh baca dalam hati? Kan? Takbir je kuat, Allahu Akbar. Tak buat apa pun. Pas sembahyang kita tengok, asal kau ni? Aku baca dalam hati dah. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Mesti dilafaz di mulut. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin dan sebagainya. Mesti lafazkan di mulut. Subhanallah ala bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, rabbighfirli dan sebagainya tu mesti lafaz di mulut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah, semuanya dilafaz di mulut. Tak boleh dalam hati. Seandainya dia mengatakan dia baca dalam hati, daripada takbir hinggalah dia bagi salam, maka sembahyangnya wajib diulang balik, kerana sembahyang itu adalah sembahyang yang tidak dikira, tidak sah sembahyang itu. Baik. Jika makmum masbuk itu diganggu was-was pula dah dalam bacaan Al-Fatihah, dan sebelum ia menyempurnakan bacaannya, tiba-tiba imam berrukuk, Allahu Akbar, kata sudah ini, kita Rasulullah berganggu. Dia was-was, dia tak yakin dengan bacaan dia, kan? Ar-Rahman, Ar-Rahman, rasa nak lempang je, rasa nak tumbuk je, cubit-cubit je, kan? Betul tuan-tuan, orang macam ni ganggu tuan-tuan. Janganlah baca kuat. Dia baca ayat yang sama secara berulang-ulang disebabkan dia was-was. Dia tak yakin dengan bacaan dia. Kita sekali baca je habis. Dia berulang-ulang kali dia baca. Was-was ni, was-was dalam bacaan Al-Fatihah. Dan sebelum ia menyempurnakan bacaannya, tiba-tiba imam pun rukuk. Sebelum dia habis baca Fatihah, imam pun Allahu Akbar dan rukuk. Maka naklah ia takhalluf untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Hukumnya sama dengan hukum orang yang takhalluf kerana sesuatu keuzuran. Makmum masbuk yang sebegini tidak diberikan kelonggaran untuk dia terus rukuk bersama dengan imam. Makmum masbuk yang biasa, yang tidak was-was pada bacaan Fatihahnya, okey. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk, Allahu Akbar. Kita boleh rukuk sebab kita tak was-was. Yang ni dia was-was, kan? Sampai wa maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka ya pula dah. Sudah sebut nama bini sendiri. Macam kan dah bertukar daripada iya kepada ya. Kata habislah dia ni, kita berusaha nak semayang. Kalau macam tu tuan-tuan, dia diberikan keuzuran. Uzuran macam mana? Imam rukuk, jangan rukuk lagi. Imam iktidal, jangan iktidal lagi. Imam turun sujud, barulah dia kena sujud. Maknanya dia kena habiskan bacaan Fatihahnya dulu, barulah dia boleh ikut pergerakan imam. Jadi sebab itulah kalau kita baca Fatihah itu kita yakin, jangan dibuat-buat was-was. Syaitan cukup seronok tuan-tuan menipu orang yang menghadapi was-was. Jangan dibuat-buat. Kan macam takbir ke Allahu Akbar, okey dah tu. Kalau kita rasa tak okey lagi, takbir kali yang kedua, takbir kali yang tiga, takbir kali yang keempat, was-was dah tu. Kan asalnya dia buat-buat, tapi dah jadi tabiat. Imam dah nak habis Fatihah, barulah nak habis takbir contohnya. Jadi tak elok sangatlah macam tu. Kita nak kejar sembahyang berjamaah, kan? Tapi penyakit lain pula yang hadir. Sebab itu bagi orang yang sebegini, banyakkan membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kan? Imam boleh baca sebelum sembahyang, makmum pun boleh baca sebelum sembahyang. Tapi kalau kita tak was-was, tak apa, tak payah baca. Tumpukan kepada
pergerakan imam. Ini menurut apa yang dinakalkan oleh Al-Qamuli dalam kitab Al-Jawahir dari Imam An-Nawawi. Baik, tetapi nakal ini tidak betul kerana yang dijelaskan dalam Syarah Al-Muhazzab ialah makmum masbuk yang seperti itu tidak diberikan keuzuran. Di sini ada dua pendapat pula, sama ada diberikan keuzuran ataupun tidak diberikan keuzuran. Jadi macam mana sekalipun dia perlu habiskan Fatihahnya. Tak boleh nak samakan makmum masbuk yang biasa dengan makmum masbuk yang diganggu oleh was-was ketika dia membaca Fatihah. Jika makmum masbuk itu mengangkat takbiratul ihram, kemudian ia tinggalkan bacaan Al-Fatihah kerana terlupa, Allahu Akbar, tak baca Fatihah dia lupa. Sebab apa tuan-tuan dia ingat? Siapa jadi puteri besar Aku ke dia? Dia pula dia fikir dia pula. Contohnya lah, ini berlaku dekat negara London. Fikir sampai situ saja tuan-tuan, kan? Lupa nak baca Fatihah ni, kan? Lupa. Dan ia tidak sedar melainkan sesudah imam rukuk, imam Allahu Akbar dan rukuk, sudah tak baca Fatihah lagi, baru sedar. Terlalu memikirkan sangat soal-soal politik dan sebagainya. Maka naklah ia takhalluf untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya, dan takhalluf itu diberikan keuzuran. Dia tak boleh rukuk sebab satu ayat pun dia tak baca, padahal dia ada kesempatan untuk dia baca Fatihah. Walaupun separuh daripada Fatihah itu dia kena baca, tapi satu ayat pun dia tak baca oleh kerana dia lalai, oleh kerana dia leka memikirkan sesuatu masalah. Yang dia ingatnya takbir je, Allahu Akbar tu aja, kan? Kemudian datang masalah itu dalam fikirannya, datang unsur-unsur luar dalam fikirannya, menyebabkan dia lupa. Apabila imam rukuk, maka masa tu dia sedar, hendaklah dia cepat-cepat baca Fatihah. Dia tak boleh rukuk bersama imam. Kalau dia rukuk macam mana Haji? Batal sembahyang ni. Tak boleh rukuk. Masalah apa sekalipun tuan-tuan, jangan masukkan sangat di dalam solat kita. Kan, tumpukan, fokuskan kepada kesempurnaan solat. Tetapi menurut yang lain, ia tidak diberikan keuzuran. Ini pendapat yang kedua, kerana ia dianggap cuai melupakan bacaan itu. Dan atas pendapat ini, jika ia tidak teringat bahawa ia telah meninggalkan bacaan Al-Fatihah melainkan sesudah imam itu rukuk, maka ia tidak harus kembali berdiri untuk baca Fatihah. Contohnya, dia lupa, imam rukuk, dia berrukuk, masa rukuk tu dia ingat, kan, alamak belum baca Fatihah lagi, maka dia nak berdiri balik untuk baca Fatihah. Boleh ke tak? Tak boleh. Kalau dia buat begitu tuan-tuan, sembahyangnya batal. Maka ia tidak harus kembali berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Bahkan naklah ia terus mengikut imam, dan rakaat itu dikira luput baginya. Dan kerana itu naklah ia tunaikan serakaat lagi selepas daripada salam imam. Maksudnya apa tuan-tuan? Oleh kerana dia lupa, ketika rukuk baru dia ingat, ketika iktidal baru dia ingat, ketika sujud baru dia ingat, maka rakaat itu tak dikira bagi dia. Selepas daripada imam bagi salam, dia kena tambah rakaat itu. Rakaat itu dikira luput, rakaat itu tak dikira baginya, dia kena tambah lagi bilangan rakaat untuk mencukupi sembahyang tersebut. Jika makmum itu sempat mendapat imam pada awal rakaat, dan sekiranya ia terus mengihramkan solat bersama imam, tentulah ia dapat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Tetapi ia melambat-lambatkan takbiratul ihram sehingga imam rukuk ataupun hampir-hampir rukuk, maka di sini ia dikira cuai dalam mendapat fadilat takbiratul ihram dan fadilat membaca Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan, apabila kita dah sampai ke rumah Allah Ta'ala,
tumpuan yang utama bagi kita, fokus yang utamanya ialah untuk mengerjakan amal ibadah, terutamanya solat, walaupun diselangi oleh program-program yang lain. Apabila kita nak solat, maka jangan dilambat-lambatkan. Kan, sesuatu yang rugi bagi seseorang itu apabila Allah Ta'ala mudahkan dirinya untuk hadir ke masjid, tiba-tiba dia sibukkan dengan urusan lain, nak cakap pasal lain, pasal itu, pasal ini. Sedangkan orang dah kamat, dah nak sembahyang dah, tak perlu lagi dah. Kan, macam kita punya ni pembangunan, kita tengok belakang tu, tak perlu lagi dah, nak cakap pasal pembangunan lepas ni. Contohnya kata proton nak keluar kereta baru, tak payah nak bincang. Kereta barulah, apalah, macam-macam lah. Syaitan tu pandai tuan-tuan, daripada rumah dia cuba nak jerut kita, nak ikat kita, nak pujuk, nak goda kita, tapi kita dapat melepaskan diri sampai ke masjid. Sampai ke masjid pun dia main lagi otak kita ni. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapat nilai takbiratul ihram. Kan? Dah tahu awak tu tak ada sembahyang, datang ke sebuah masjid, cepat-cepatlah ambil sembahyang, ambil wuduk. Walaupun ambil wuduk di rumah itu lebih afdal daripada di sini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau ambil di sini sengaja tidak ambil wuduk di rumah, maka setiap langkah tu tak dikira. Kan? Rugi. Sebab itulah perlu ambil wuduk di rumah. Pun demikian, kalau sampai di tengah jalan, bom terpaksa dilepaskan, macam mana? Kan? Satu kereta bau bom je, bukan main lagi harumnya. Ambillah wuduk cepat-cepat, segerakanlah sembahyang. Jadi tumpuan kita untuk beribadah, supaya takbiratul ihram ini dapat sama-sama kita ambil fadilat. Imam takbir Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, kan sama-sama dapat. Kan? Jangan fikir imam tu siapa, imam tu bacaannya macam mana, jangan fikir. Yang kita fikirnya ialah kesempurnaan solat itu bermula daripada berada dalam saf dan takbiratul ihram. Kan, kalau kita buat lambat-lambat, tak apa, imam tu bacalah panjang, tak apa, sempat lagi dan lagi. Kan, jadi ruginya di sini ialah takbiratul ihram habis. Sembahyang boleh pada berjemaah, boleh lah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua orang yang hadir ke masjid itu mendapat 27 kali ganda. Kan ada hadis yang menyebut ada yang dapat 18, 17. Yang pastinya tak satulah. Tapi kalau kita nak betul-betul 27 kali ganda, perelokkan daripada permulaan kita hadir ke masjid adalah kita selesai menyempurnakan ibadah solat kita. Okay, ada soalan ke? Ya tuan. Dia macam ni. Kalau bagi yang was-was yang tadi, yang disebut tadi, dia dikira rakaat bagi dia setelah mana dia dapat mengejar imam dalam kedudukan sujud. Imam rukuk, dia belum ambil lagi Fatihah. Imam i'tidal dan imam sujud kali yang pertama, maka dia dah segera habiskan Fatihah dia, dan dia mesti dapatkan imam ketika imam sujud yang pertama. Kalau imam dah bangun duduk di antara sujud, maka luputlah rakaat itu bagi dia. Maka dah habis membagi salam, dia kena tambah lagi bilangan rakaat. Masbuk yang tadilah, yang was-was. Masbuk yang biasa tak ada masalah, imam rukuk lah. Masbuk yang was-was tadi, was-was Fatihahnya tu. Sebab itulah syarat ketat yang sebegini sebenarnya tuan-tuan, memberikan pengajaran kepada kita supaya kita tak lagi was-was. Kan, ajarlah diri kita bacaan yang baik. Yakin insya-Allah bacaan kita tu dah betul dah. Bacaan kita betul tuan-tuan, orang lain memang betul bacaan insya-Allah. Jangan ikut orang lain. Ini ada setengah yang kita dengar dia ikut bacaan orang lain, lalu terpengaruh. Satu tempat yang saya pergi tuan-tuan, minta maaf lah ya, dia ikut, kalau ikut sudah si bangkus lah, dia ikut orang lain, dia jadi imam.
Allahu Akbar, kata sudah Allah pula dah. Tengok orang Melayu, salah Allah. Sebutlah betul-betul kita orang Melayu kan sedap sebut Allahu Akbar. Kan sedap bunyinya tu. Ni ikut orang India buat apa? Betul saya cakap apa? Kan? Masjidnya tak jauh daripada sini tuan-tuan. Nak tahu? Tak payah. Betul. Oleh kerana lidah India tu begitu, tak apalah, tu pelat dia. Allah Ta'ala maafkan, Allah Ta'ala yang jadikan. Tapi Allah Ta'ala yang jadikan bangsa Melayu ni mempunyai bacaan yang baik. Tak payah nak Allah. Sami Allahu liman hamidah. Kata ya Allah, geramnya. Kan? Time kita buat kuliah dia tak duduk. Saya nak tegur dalam kuliah je. Saya tak nak geret. Janganlah begitu. Bacaannya okey, tapi masa takbir tuan-tuan lain bunyi. Allahu Akbar. Baik. Ada soalan? Ni Ustaz. Kita jadi makmum kan, dia kalau imam sujud, dia tak ikut Ustaz. Bila bangun baru dia ikut Ustaz. Dia menunggu imam Ustaz. Semula. Dia menunggu imam rakaat sujud, dia berdiri lagi. Dia tak ikut, dia tak ikut. Dah bangun imam baru dia Allah Akbar, apa tak nak ikut. Mati imam tua sujud rakaat. Habis baru dia bangun, baru dia apa? Dia baru dia ambil apa? Dia tak ikut. Dia tengok imam. Habis baru bangun baru dia ikut. Dia setelah imam menyebut akbar barulah boleh kita ikut. Dia dah sujud, dia makmum. Dia diam apa? Masuk jadi apa? Masbuk. Oh, dia masbuk. Maksudnya dia masbuk kan? Dia imam rakaat sujud, dia tunggu dulu. Dah habis rakaat sujud baru dia bangun, baru dia ikut jadi apa? Oh, okey. Di sini kita ikut imam naik. Kalau kita datang, imam tengah baca Fatihah ataupun imam tengah baca surah, maka kewajipan masa itu ialah kena ikut terus. Tak boleh nak tunggu-tunggu. Walaupun imam tu baca minal jinnati wan nas, dah nak habis dah surah An-Nas tu kan. Walam yakul lahu kufuwan, nak habis dah kufuwan ahad tu. Maka kewajipan bagi kita ialah Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat pun tak kisahlah. Kita kena ikut dan wajib ikut ketika itu untuk mendapat rakaat ketika imam rukuk, kita pun sempat rukuk. Satu. Yang kedua, kalau imam berada selain daripada rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud ataupun sujud balik, kita diberikan dua pilihan. Sama ada kita nak Allahu Akbar terus ikut pergerakan imam semasa sujudnya, ataupun kita nak tunggu pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita terus rukuk, sujud, maknanya rakaat itu memang tak dikira pun bagi kita. Tetap juga kita kena tambah lagi, kan? Kalau kita tak tunggu, kalau kita malas nak terus bersama imam, biarlah imam tu naik dulu pun boleh, tak ada masalah dia. Kan imam naik ke rakaat yang berikutnya, kita pun baru masuk solat, Allahu Akbar, kita terus masuk pun boleh. Kalau tuan-tuan tanya mana yang elok di antara dua tu, terpulang pada kita lah, kan? Sebab dua-dua itu dibolehkan, dua-dua cara tersebut dibolehkan untuk kita ikut imam semasa kita makmum yang masbuk. Dua-dua boleh, dua cara boleh. Kita nak ikut terus, boleh juga. Kalau kita nak ikut terus, imam dalam keadaan sujud, kita takbir sekali je, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian ikut dalam keadaan begitu. Tak perlu baca takbir intiqalan, takbir bila rukuk. Sebab itu bukan kita punya sujud, bukan kita punya duduk antara sujud, itu imam dengan jemaah yang dah ada. Kita hanya menumpang ketika itu, kan? Tapi apabila imam dah bangun berdiri, bangun untuk rakaat yang berikutnya, itu memang kita punya rakaat bersama dengan imam. Ada lagi? Ya tak? Yang masbuk sekali ke imam berdapat rakaat kan? Semua mazhab macam tu ataupun ada mazhab bila nak imam tunjuk pun dia baru ikut dapat rakaat? Saya tak pasti mazhab yang lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
mazhab yang lain selain daripada mazhab Syafi'i. Saya tak pasti. Cuma ada orang dia tak tambah rakaat. maksudnya Dia tak tambah satu rakaat masa dia ikut. Masa sujud dia ikut, lepas tu dia tambah satu rakaat. oh dia tak tambah lagi. Dia tak tambah. Adakah betul-betul dia mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain? Itu dari start mazhab lain dia hilang. Jawapannya selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, kes yang sebegitu sebenarnya ramai yang buat. Saya pernah sembahyang di satu tempat apabila kita hadir untuk kuliah maghrib, kita jadi masbuk sebabkan kita terlambat sampai. Maka apabila kita imam dah bagi salam, kita naiklah rakaat yang berikutnya untuk kita habiskan sembahyang kita. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah saya tu, apabila kita takbir Allahu Akbar, kita duduk ketika imam tahiyat awal, orang tu pun duduk. Imam bagi salam, kita naiklah untuk sempurnakan lagi 2 rakaat sembahyang maghrib, 3 rakaat. Dia terus bagi salam. Ada tuan-tuan, ada. Barangkali dia faham imam tanggung segala-galanya. Banyak cantik kau, imam tanggung. Kan? Imam hanya boleh menanggung Fatihah yang dibaca oleh makmum. Kalau kurang, ketika makmum itu masbuk, dalam keadaan masbuk, dalam keadaan yang lain tak boleh. Ada satu tempat yang saya mengajar, buku yang sama. Katanya sebelum ni ustaz, saya buat macam ni. Kalau saya datang ketika imam 2 rakaat, nak habis lagi 2 rakaat, sembahyang itu 4 rakaat, yang sepatutnya ditambah lagi 2 rakaat, saya habiskan salam bersama dengan imam. Ada tuan-tuan yang faham begitu? Tak boleh. Kan? Kita hanya dikira rakaat itu ketika rukuk sahaja. Selain daripada itu tak boleh lagi dah. Iktidal pun tak boleh, sujud pun tak boleh. Maksudnya rakaat itu tidak dikira, bahkan kena ditambah selepas daripada salam imam. Kan, kalau orang Melayu mazhab Syafi'i lah. Biasanya mazhab Syafi'i, jarang orang Melayu yang bermazhab yang lain. Orang Melayu je lah, orang Asia Tenggara ni tuan-tuan, semuanya kebanyakan bermazhab Syafi'i. Boleh katakan 95%, walaupun adalah setengah orang tu mazhab-mazhab yang tertentu yang dia anti. Pun demikian, tak boleh sebenarnya, tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh kita nak nak habiskan bersama imam setelah mana kita dapat imam ketika sujud, kan, kecuali ketika rukuk sahaja. Itu saya pelik tu tengok, ya Allah Akbar, kenapalah jadi macam ni. Itulah kadang orang tak belajar. Tak belajar tu macam-macam lah. Kan, pun ada juga yang bertanya. Yang bertanya, kalau imam dah habis macam mana saya nak buat ustaz? Pun ada juga begitu tuan-tuan. Ya Allah, sedihnya kalau budak-budak boleh jawabnya. Tambahlah lagi, majid tadi berapa rakaat? Baru 2 rakaat. Tambah lagi 2, selesai masalah. Tu je. Pun ada yang bertanya, dia tak faham macam mana dia nak buat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sebelum ni dia hanya sembahyang di rumah. Jarang-jarang ikut imam di masjid. Kadang-kadang sikit-sikit. Itulah yang jadi begitu tu. Kan, soalan yang mudah pun tak boleh kan? Benda yang mudah pun tak boleh nak buat. Ustaz, banyak orang tak faham Ustaz. Mas-mas pun Ustaz, sama colek Ustaz. Banyak masih lagi orang masih tak faham Ustaz. Dan dia colek dulu baru dia Allah, colek dulu tak. Ada pun dah beritahu banyak kali, apa pun ada buat juga Ustaz. Mana nak buat Ustaz? Dia perkara itu baik tak payah buat lah, senang. Kan, sebab saya pernah, kita tengah sembahyang, dia bukan colek je, dia pergi tampak kita punya ni, baru kita terkejut macam ni. Pernah ni terkejut kita. Maksudnya Allah Akbar salat ni. Siapa ni? Janganlah tuan-tuan, kalau kita nak ikut orang sembahyang, tak payah nak colek, tak payah lah. Kan? Kita nak ikut kawan tu sembahyang sebab kita nak dapatkan pahala berjemaah. Kita kuatkan sikit takbir kita, Allahu Akbar. Dia dah faham lah. Tak payah colek dah. Tak payah. Kan? Tak payah colek lah, tak payah. Kalau nak buat juga ialah setelah mana kita angkat takbiratul ihram, kemudian kita tepuk sikit, isyarat yang mana kita ni nak ikut dia.
kan. Biasanya kita akan faham apabila orang yang sebelah kita tu kuat sikit takbir dengan isyarat kita nak ikut dia. Kan, jangan pula dia gelabah. Kan. Jadi kena fahamlah, tak payah. Jadi sesiapa yang buat perbuatan tersebut sebelum sembahyang, maka perbuatan itu adalah haram. Tak boleh, haram. Dia datang je terus culik, tak boleh. Dia kena takbir dulu. Itu pendapat di kalangan ulama takbir Allahu Akbar barulah boleh. Tak payah cakap, tak apa, saya nak ikut ya. Tak payah. Tak perlu. Lagi dah Ustaz. Bukan saya lah. Allahu Akbar, saya orang lalu kan dia macam dia salam lagi Ustaz. Pelik lah. Ada orang yang batu. Ya. Boleh salam je. Dia lalu dia ikut macam ni. Dia salam. Sebutlah Allahumma salli ala Muhammad. Lepas je. Dia salam terlepaskan aja. Ada. Sepatutnya kalau awak nak lalu kita tahan. Tahan. Itu memang dibolehkan. Tapi bagi tak bisa orang lagi tu. orang Arab ke? Dia tak faham tu dia salam lah lepas dia tarik aja. Sebab tu kalau kita nak sembahyang seelok-eloknya carilah tiang ke dinding ke kan. Dah ramai Ustaz. Yalah, betul lah tu. Kadang berlaku juga begitu. Kadang-kadang setengah orang yang dia tak faham, dia sembahyang, dia masuk awal dia sembahyang dekat pintu kan, jalan laluan manusia. Sikit lagi jika makmum masbuk mengangkat takbiratul ihram, tiba-tiba imam rukuk selepas takbirnya, maka ia tidak boleh lagi terus berdiri untuk membaca Fatihah. Dia baru angkat takbir Allahu Akbar, belum lagi dia baca satu ayat pun daripada surah Fatihah tadi. Tiba-tiba imam pun dah Allahu Akbar rukuk. Maka ia tidak boleh lagi terus berdiri untuk membaca Fatihah. Bahkan naklah ia turun rukuk mengikut imam, kerana menurut imam itu adalah wajib. Sedangkan membaca Fatihah dalam keadaan seperti itu tidak wajib dan tidak pula disunatkan, walaupun kita nak baca satu ayat. Walaupun kita dah tahu perangai imam tu, kalau dia rukuk bukan main lama lagi. Kan? Imam tu kalau rukuk, ya Allah, imam mana? Imam Haji Sami'un tu. Haji Sami'un memang macam tu dia. Kita dah tahu perangai dia macam tu pun tuan-tuan, tidak ada kewajaran untuk kita membaca walaupun satu ayat daripada surah Fatihah. Tak diwajibkan dan tak pun disunatkan. Maknanya kalau kita buat tak dapat pahala pun. Yang wajibnya ketika itu ialah mengikut perbuatan imam dalam rukuk. Kan, walaupun kita hanya dapat takbir je Allahu Akbar, satu ayat pun kita tak boleh kita nak baca setelah mana imam dah rukuk. Demikian juga jika ia bertakbiratul ihram sedangkan imam mula bergerak untuk rukuk dan ia tahu kebiasaan imam itu suka memanjangkan rukuknya, sehingga makmum masbuk sempat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat turut rukuk dengan tamakninah bersama dengannya, maka ia tidak juga dibenarkan takhalluf untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Walaupun dia dah tahu imam tu kalau rukuk kebiasaannya panjang, dan imam dibolehkan menunggu makmum ketika rukuk bagi rakaat yang pertama sahaja. Kan? Sebab dia ada dengar makmum daripada belakang baru nak masuk, dia boleh tunggu sekejap. Bagi imam dia boleh membaca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi ataupun subhanarabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 6 kali. Boleh? Dengan tujuan untuk berikan bacaan yang sewajarnya kepada makmum yang ada kat belakang. Kalau begitu boleh. Pun kalau dia baca dalam keadaan dia tunggu dalam keadaan yang lama itu pun tak boleh kita nak baca Fatihah. Tak boleh. Kita kena ikut pergerakan imam dalam rukuk. Baik. Dan yang terakhirnya, jika makmum masbuk
mendapat imam dalam rukuk, lalu ia ikut dan sempat bertamakninah bersamanya dalam rukuk. Tiba-tiba imam itu berhadas ketika sujud. Maknanya Allahu Akbar, dia baca Fatihah sekejap, kemudian dia dapat rukuk bersama imam dalam keadaan dia ada tamakninah lah. Imam rukuk, dia pun rukuk. Dapatlah tamakninah tu seketika bersama dengan imam, walaupun Fatihahnya tak habis, kan? Imam bangun sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman hamidah. Kemudian imam pun sujud. Sujud, dia pun sujud, dia baru nak sujud, baru nak baca subhanallahil a'la wa bihamdi, imam pun sudah. Imam berhadas ketika sujud. Maksudnya begitu. Maka makmum masbuk itu dikira mendapat rakaat itu tanpa khilaf lagi, walaupun dia seketika sujud bersama imam. Duduk di antara sujud pun tak dapat. Sujud kali yang kedua pun tak dapat. Kan imam dah terpaksa kena keluar lah. Imam kena belah, tak boleh nak tunggu. Orang lain pula ambil alih. Kan? Maka dia kira mendapat rakaat itu. Bahkan makmum juga dikira mendapat rakaat itu sekiranya imam berhadas dalam rukuk, dengan syarat makmum sempat bertamakninah dengan imamnya dalam rukuk, kerana rukuk itu dikira diperolehi oleh imam. Dia datang lambat, kemudian imam rukuk, dia berrukuk beberapa ketika kemudian, maka dia merasai sesuatu yang kurang menyenangkan ke hidung dia. Rupanya imam dah kentut. Dalam keadaan senyap-senyap tu tuan-tuan, dia melepaskan sesuatu yang menyusahkan orang ramai. Kan? Pun begitu, oleh kerana dia sebab tamakninah, dia dah dikira sebagai satu rakaat. Walaupun dengan tidak intidal, tak sempat intidal, imam dah cabut dah. Sebab dia pada kecil, dia dah terkentut kan. Dia buat sendiri lah tu, intidalnya apanya pun dah dikira sebagai satu rakaat bagi dia. Ujar Al-Qadhi, jika makmum masbuk itu mendapat imam di dalam rukuk dan sempat bertamakninah bersamanya di dalam rukuk itu, dan sebaik sahaja imam mengangkat kepalanya, makmum itu pun niat bermufarakah dengannya, maka hukumnya harus, dan ia dikira memperolehi rakaat tersebut. Yang ni makmum pula, masalah makmum. Dia datang lambat, dia takbir Allahu Akbar, dia rukuk bersama imam, imam angkat kepala untuk iktidal, dia pun masa tu dia pun niat putus, berpisah daripada imam, bermufarakah daripada imam. Soalannya, adakah dikira rakaat bagi dia? Ya, sebab dikira rakaat, sebab dia dah dapat bersama imam dalam keadaan rukuk tadi, sempat bertamakninah. Kan? Kenapa pula dia nak berpisah daripada imam? Dia sendiri yang sakit perut. Dia nak cepat, dia nak terberak. Terpaksa dia kena habiskan seorang diri sembahyang dia, terus dia nak pergi ke tandas, contohnya. Kan? Ataupun sesuatu perkara yang terpaksa dia berpisah daripada imam. Ada hal-hal yang lain lah, kecemasan dan sebagainya. Jadi rakaat itu dah pun dikira untuk dia. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum baca kuat sehingga ganggu orang jemaah di sebelah? Buat benar ke dia baca ni? Tuan-tuan dan puan-puan, yang sepatutnya bagi kita, di dalam kitab fiqh menyebut takbir itu perlu kita dengar sekurang di telinga kita. Takbir Allahu Akbar, tak boleh kita nak takbir terlalu perlahan dan terlalu kuat, kan? Ataupun langsung tak bunyi. Tak bunyi pun tak boleh, tak sah sembahyang tau. Takbir mesti kena kuat sikit. Allahu Akbar. Tapi jangan lebih kuat daripada imam. Imam perlahan, kita bantai kuat, kan? Imam Allahu Akbar, kita kat belakang Allahu Akbar. Amboi marah, nampak? Iyalah imam perlahan sangat. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Jangan terlalu kuat sangat. Satu, maknanya takbir mesti kena dengar dekat telinga sendiri. Yang kedua, bacaan pun sama juga, kena kuat sedikit untuk dengar pada bacaan kita, telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dengar untuk diri kita sendiri.
Jangan terlebih kuat. Kalau kuat itu mendengar jiran sebelah. Jiran kita ada dua dalam saf. Jiran sebelah kanan, jiran sebelah kiri. Ataupun jiran di depan, ataupun jiran kita di belakang. Kan? Jadi mengganggu jiran kita nak baca. Ataupun tak mengganggu pun, cuma jiran kita dengar bacaan kita, hukumnya adalah makruh. Satu. Yang keduanya, apabila jiran kita terganggu, kita baca kuat sangat, jiran kita dah berulang kali sebut ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Rasa macam dah baca ihdinas siratal. Ya, sebab dah dengar dia. Kan? Dengar dia. Jadi macam terikut-ikut, sama rentak dengan dia. Itu hukumnya adalah haram. Haram mengganggu orang lain. Kan? Habis daripada mula sampai ke at-tahiyat mubarakah, ikut kawan ni. Tak boleh, tak apa. Jangan buat macam tu. Hukumnya adalah haram. Daripada makruh dia pergi kepada haram. Okay, ada lagi sebelum kita berhenti? Ada soalan? Ya tuan. Macam mana tu? Takbir bersama dengan imam masa tu juga solatnya batal. Salam bersama dengan imam masa tu juga solatnya batal. Tak dikira langsung. Tapi kalau sujud rukuk bersama dengan imam, perbuatan itu adalah makruh. Soal takbir dengan salam, kedua-duanya boleh membatalkan sembahyang itu. Dan nak habis sembahyang dah. Kan? Dia bagi salam bersama imam, imam bagi salam ke kanan, dia pun sama juga. Imam dia bagi salam ke kiri, dia pun sama juga. Batal sembahyang dia. Dia nak cepat sangat, kononnya dapat fadilat takbiratul ihram. Imam Allah, dia pun sama dengan imam. Akbar, dia pun akbar, habis. Tak boleh. Dia kena ikut, bukannya bersama. Awak pergi dululah, saya ikut belakang. Itu namanya ikut. Kan? Kalau jalan bersama-sama, itu jalan bersama-sama. Naik kereta bersama-sama, itu lain. Dia kena ikut, maknanya imam dulu pergi, kita ikut di belakang. Selepas daripada akbar, barulah kita boleh mula takbir. Kalau tak, sembahyangnya masa itu juga terbatal. Okey, tak ada ya. InsyaAllah kita berhenti setakat ini dulu perbincangan kuliah kita malam ni. Kita akan ada lagi satu hal. Dia had melintas bagi kita ketika orang lain sedang solat, ialah had sujud. Had sujud. Had sujud maknanya luar daripada had sujud itu dah boleh dah sebenarnya. Tapi kita yang beriman yang rasa macam tak sedap hati, kita pusing juga ke belakang. Walaupun yang sembahyang itu kanak-kanak kan, betul tak tuan-tuan? Rasa tak sedap kan? Tapi kalau ikutkan hadnya ialah had sujud. Had sujud kita satu salah. Had sujud. Sebab itulah Nabi SAW bila baginda nak sembahyang, baginda meletakkan sesuatu di hadapan, kain ke apa ke, bagi orang nak lalu, lepas pada tu boleh. Tongkat ke, kerusi ke apa ke, kan? Kita tak boleh letak kerusi, nanti orang tua pergi ambil. Macam aku sakit belakang dah, pergi ambil kerusi. Kita boleh letak kat depan tadi. Jadi carilah mana-mana tiang, mana-mana dinding, supaya nak ngelakkan daripada orang lain lalu di depan kita. Oh ya tu. Kalau kita berkuat mengaku kita Al-Fatihah, wajib tak kita tegur lepas ni? Tegur boleh, tak ada masalah. Tegur lah. Tanya dia, Ustaz aku macam kuat sangat kan, aku rasa tak ada sembahyang ni. Tegur dia boleh. Kalau jadi imam ke, nanti aku cakap dengan imam, bagi besok subuh kau pula yang jadi imam. Tak adalah, kita boleh tegur dengan cara hikmah kan. Maknanya pelan sikit, orang lain nak solat juga. Pandailah cara menegur tu pulang pada kita lah, terletak atas budi bicara kita. Macam mana cara nak tegur ni. Kalau sahabat kita yang baik, macam mana tegur tuan-tuan? Carilah orang yang ketiga. Kan? Paling baiknya cakap dengan penceramah, dia tak tahu siapa.
Dia cakap secara umum. Itu yang paling baik. Okey ya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bulan hadapan insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka